Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengerusi Masjid Tun Khalil, Timbalan Pengerusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Setiausaha Bendahari, para pegawai syarak yang saya muliakan, Fadil Tuan Imam yang imamkan solat subuh kita, Imam 1, Imam 2, Tuan Bilal, Tuan Noja, Ustaz Ustazah, Tuan-tuan haji, Tuan-tuan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada Allah. Tadi ada yang kata sejuk, tuan-tuan. Sejuk. Dan ada yang sekuk kepala mengingatkan kita kepada Al-Imam Muhammad bin Munkadir, satu tokoh ulama besar yang berada di Madinah, yang merupakan guru kepada Imam Malik bin Anas bin Malik bin Al-Harith, iaitu Imam mazhab mazhab apa? Imam Maliki, yang dilahirkan pada tahun 93 Hijrah. Pada ketika itu adalah di bawah kepimpinan khalifah yang berada di Baghdad, iaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yang merupakan abang ipar kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan menantu kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang merupakan suami kepada Fatimah binti Abdul Malik, adik kepada Khalifah. Hebat, tuan-tuan. Daripada Bani Umayyah yang memerintah 2 tahun 4 bulan, tak lama, tetapi keberkatan itu dirasai oleh penduduk Islam, orang Islam pada ketika itu. Kata Imam Malik, tuan-tuan, anak murid kepada Muhammad bin Munkadir, yang hidup pada zaman Madinah itu kemarau selama setahun, padahal pada musim itu musim yang sejuk. Orang Islam di Madinah keluar beristisqa. Orang Islam di Madinah keluar berdoa di tanah lapang, meminta doa daripada Allah supaya Madinah itu diturunkan hujan daripada kemarau selama setahun. Pintu di Qubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah pergi Madinah, tengok ada pintu, ada macam depa kata ada mayat dulu. Nanya, tuan-tuan, tu bukan mayat, tuan-tuan. Yang di atas kubah hijau tersebut adalah perintah daripada Siti Aisyah binti Abi Bakrin supaya dibinakan satu pintu. Apabila Madinah itu dilanda kemarau, maka Siti Aisyah
akan memerintahkan kepada para sahabat untuk membuka pintu tersebut supaya tidak ada halangan di antara Nabi dengan langit Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka pada musim tersebut sejuk, tuan-tuan, tetapi setitik air pun tidak turun di bumi Madinah selama setahun, disaksikan oleh Muhammad bin Munkadir yang berada di Madinah. Saya bukan nak cerita kemarau tu, tuan-tuan. Cuma saya nak ceritakan bagaimana, tuan-tuan, Imam Malik bin Anas merupakan guru kepada Imam Syafi'i yang kita pegang kepada mazhabnya, anak murid yang disayangi oleh Imam Malik bin Anas. Sebab tu, tuan-tuan, sebelum Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i telah menghafaz kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas di dalam jantung hati dia. Baru dia berani pergi untuk menjadi anak murid kepada Imam Malik bin Anas, tuan-tuan. Merupakan imam yang dilahirkan di Madinah. Imam Syafi'i dilahirkan di maklum mana? Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza, tuan-tuan, di Palestin. Satu-satunya imam mazhab yang empat yang berketurunan daripada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik bin Anas, ketika kami berjumpa dengan Muhammad bin Munkadir, guru kami yang mulia, kami lihat kepada wajahnya, terasa begitu lemah diri ini. Sedangkan alim, tuan-tuan, Imam Malik bin Anas, terasa hinanya diri ini, terasa banyaknya kurang diri ini apabila melihat akan banyaknya amalan saleh, eloknya akhlak guru kami Muhammad bin Munkadir. Sebab itu, tuan-tuan, di dalam Masjid Nabawi, ketika mana Muhammad bin Munkadir berada di dalamnya, berqiyamul lail di dalamnya, beriktikaf di dalamnya, masuk para tabi'in, para tabi'in, para manusia yang hidup, orang Islam pada ketika itu. Kerana zuhudnya, tuan-tuan, Muhammad bin Munkadir, apabila masuknya orang, apabila dia sedang beribadah, Muhammad bin Munkadir akan buat-buat berbaring, tuan-tuan. Demikianlah salafus salih, tuan-tuan, zuhud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab tu saya mai pagi-pagi ni nak cerita, tuan-tuan, bagaimana kita ni perlu bertarung dengan diri kita. Syaitan mungkin tidak dapat mengalahkan ilmu kita. Seperti mana golongan-golongan sebelum Nabi pada zaman Bani Israel, tuan-tuan, syaitan tidak dapat mengalahkan ilmu Bal'am bin Ba'ura yang dikutuk oleh Al-Quran, seperti ilmu Barsisa yang diriwayatkan oleh Israiliyat. Namun kisah ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang alim apabila mendongak ke langit nampak pintu langit, tuan-tuan. Apabila berkata-kata mengajar di kuliah, puluhan ribu yang menulis kata-kata beliau. Namun matinya, tuan-tuan, mati sujud kepada syaitan laknatullah, tuan-tuan, wal'iyadzabillah. Demikianlah amaran, tuan-tuan, yang diberikan kepada kita. Kita kena bertarung dengan diri kita. Sebab tu Islam memerlukan kepada kita untuk lawan diri kita. Kerana Muhammad bin Munkadir, tuan-tuan, al-imam alim, tuan-tuan, kata dia kepada Imam Malik bin Anas, wahai Malik, dia kata, aku ini bertarung dengan diriku untuk mendapatkan suatu perkataan yang disebutkan sebagai istiqamah. Aku bertarung selama 40 tahun, 40 sanah, sepanjang hidupku, barulah aku dapat dan merasai apa yang dipanggil
sebagai istiqamah, tuan-tuan. Demikianlah Al-Quran. Apabila turun ayat yang menyebut tentang istiqamah lah wahai Muhammad, beruban kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik kata, aku melihat di muka, fi wajhi, fi ra'si, kepala dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ibrahim Al-Bukhari, kata Anas bin Malik, aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hampir kepada wafatnya Nabi. Kata dia, aku melihat tidak lebih dan tidak kurang sebanyak 16 helai rambut putih yang berada di wajah dan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila turunnya, kemudian turun pula surah Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sekali lagi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia naik uban, tuan-tuan. Demikianlah dua kali turunnya ayat Allah yang mengatakan allazi naqalu rabbuna Allah summa istaqamu fastaqim kama umir, menyebabkan Nabi tertekan, tuan-tuan. Bagaimana nak istiqamah di atas dakwah ini, menyebabkan kepala Nabi beruban. Sebab tu hari ni tak padan, maklum. Kita boleh tidur lena, seronok di rumah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang umat sehingga putih kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Demikianlah, tuan-tuan. Hari ini kita cakap pandai tera mana pun, tuan-tuan, tak ada seorang pun di hari kiamat, kata Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Tidak ada seorang pun daripada kita di hari kiamat yang melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri akan bercakap dengan dia di hari kiamat, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni cakap pandai. Orang nu tak betul, orang ni tak betul, dia seorang je yang betul, semua tak betul. Kita cakap pandai. Hari kiamat nanti kita akan bangkit di padang mahsyar. Tidak ada seorang pun daripada kita yang sama ada berada dalam majlis ini, Allah Ta'ala akan bercakap dengan dia. Kemudian, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, falyanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Apabila dia berjalan di padang mahsyar, dia melihat di hadapannya dan dia melihat di sebelah kanannya, tidak ada melainkan apabila Allah telah bercakap dengan dia, Allah Ta'ala akan tunjuk di sebelah kanan dia apa yang dia telah buat di dunia dulu, tuan-tuan. Apabila dia berasa malu, tuan-tuan, dia berjalan lagi, wa yanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia berjalan, kemudian dia menoleh pula di sebelah kiri dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tidak ada apa yang berada di kiri dia melainkan apa yang dia telah buat di dunia dulu, tuan-tuan. Sebab tu Islam bukan memerlukan cakap pandai saja, tuan-tuan, tapi ia memerlukan hati yang khusyuk apabila berdoa, hati yang khusyuk apabila bersalat. Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan yang nyata kepada orang Islam, tuan-tuan. Seperti mana ayat yang dibacakan oleh imam pada rakaat yang pertama tadi, inna fatahna laka fatham mubina, tuan-tuan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi, tuan-tuan, memujuk nabinya, memberitahu rasulnya bahawa kemenangan itu akan dimiliki oleh Nabi. Walaupun perjuangan Nabi itu pernah completely paralyzed, tuan-tuan, dari segi perasaan. Tak boleh pergi dah, duduk di Mekah. Orang Mekah tak mau Nabi.
bapa saudara dia. Apabila Nabi itu berjalan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila Nabi itu falyaqul la ilaha illallah, sebutlah wahai ahlul Makkah, la ilaha illallah. Di belakang dia Abu Lahab, tuan-tuan. Di belakangnya Abu Lahab. Bukan mendukung dakwah Nabi, tuan-tuan, tetapi menghina Nabi. Jangan kau dengar kata dia ni anak saudara aku. Dia telah murtad daripada agama kita dan dia akan sesat kamu. Dia akan jampi kamu. Dia ni orang yang kahin, ahli tilik, as-sahir, ahli sihir, dan dia ini majnun. Dia ni gila. Dialah anak saudara aku, tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang tuduh Nabi, tuan-tuan. Mustahil Nabi tak terasa. Kerana Nabi itu manusia, tuan-tuan. Nabi terasa. Sebab itu di dalam peristiwa Taif, tuan-tuan, Nabi langkahkan kakinya dalam keadaan berdarah, ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harisah, bapa kepada Usamah bin Zaid, tuan-tuan. Sehingga Nabi pun tak tahu ke mana dia melangkah. Tiba-tiba kaki Nabi itu telah sampai di Qarnul Manazil, miqat yang hari ni bila kita pergi Mekah, orang kau umumkan, tuan-tuan, kita telah sampai di Qarnul Manazil. Bagi yang berkeinginan untuk melakukan umrah, maka dipersilakan tuan-tuan sekalian untuk berniat. Tuan-tuan, kabin kru kapal itu beritahu, maka kita pun niat umrah. Maklum, niat umrah lagu mana? Usalli lagu mana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, tuan-tuan. Ni semua rindu ni. Pakai ada duit belaka nak pergi Mekah, tapi tak boleh pergi lagi, tuan-tuan. Demikianlah agama itu memerlukan kita untuk bertarung dengan diri kita sendiri, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata, fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Sebelum tu saya nak sebut, tuan-tuan, bila orang tuduh Nabi, Nabi ini tukang sihir, Nabi itu tukang tilik, tuan-tuan, maka datanglah Zimat al-Az daripada Azdi untuk menjampi Nabi. Dan tuan-tuan, jadikanlah zikrullah apa yang saya baca pada awal tadi. Jadikan zikrullah. Sebab itulah yang keluar daripada mulut Nabi. Zimat al-Azdi mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan. Apa yang saya baca tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, kata Zimat, dia duduk bersila di hadapan Nabi. Wahai Muhammad, aku dengar engkau ini terkena jin. Engkau ini terkena jin, dan aku datang daripada Azdi untuk menjampi engkau, wahai Muhammad. Dan dia pun kata pada Nabi pun kata, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dalam riwayat Ahmad, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan, demikianlah kata Zimat al-Azdi, aku tidak pernah mendengar apa yang dibacakan oleh engkau, dan apa yang aku rasakan ianya lebih dalam daripada lautan yang dalam. Kau ulang sekali lagi. Nabi pun ulang pada kali yang kedua, innal hamdulillah nahmaduhu. Zimat kata, ulang lagi wahai Muhammad. Nabi ulang yang ketiga. Maka Zimat mengatakan sambil menghulurkan tangannya, Zimat kata, wahai Muhammad, ajarkan kepada aku kalimah ini. Lalu Nabi katakan kepada dia, demikian juga untuk kaum kau wahai Zimat. Ya, Zimat kata, demikianlah untuk kaumku wahai Muhammad. Maka Zimat telah masuk Islam
oleh kerana mendengar kalimah yang lunak daripada mulut Nabi, maka jadikanlah ia bukan sebagai ucapan di dalam majlis, tuan-tuan. Saya baca itu bukan kerana majlis, tapi ianya keluar daripada mulut Rasul yang kita cinta, tuan-tuan. Kerana kejahatan di dalam solat subuh tadi, imam Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian makmum baca apa? Maklum? Maklum baca apa tadi? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, tuan-tuan. Kata Nabi, siapa yang baca hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, seperti yang terdapat di dalam riwayat Sunan Sittah, kata Nabi, aku melihat lebih daripada 30 orang malaikat yang berebut datang kepada si fulan, bukan jamaah, si fulan, yang pada i'tidalnya dia membacakan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, tuan-tuan. Sebab tu janganlah cari bacaan-bacaan yang Nabi tak pernah ajar di dalam semayang, tuan-tuan. Ada juga yang jenis semayang subuh, tuan-tuan, bila baca kunut dia buat sauk macam tu, tuan-tuan, macam sauk anak ikan laga tepi sungai, tuan-tuan. Bila nak berdoa dia buat macam tu. Dia ingat ni apa dah? Main pocok-pocok ke, tuan-tuan? Demikianlah bila kita duduk di dalam semayang, kita baca bagus, tuan-tuan. Sebab itulah Imam Syafi'i, tuan-tuan, dia suruh kita baca pagi-pagi, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku seperti mana orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Lepas tu dia kata apa lagi? Maklum? Allahumma hdini fi man hadait. Lepas tu wa'afini fi man afait, tuan-tuan. Dan ya Allah, sihatkanlah aku. Nampak, tuan-tuan? Sebab itulah Al-Abbas di antara bapa, tuan-tuan, sikit 10 minit nak berhenti dah. Tuan-tuan, sebab tu di antara bapa saudara Nabi yang kaya, tuan-tuan, yang kaya, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah pada tahun 8 Hijrah. Dan bapa saudara Nabi yang lambat masuk Islam, awal yang masuk Islam Sayyidina Hamzah. Maklum? Sayyidina Hamzah yang dibunuh di dalam peperangan Uhud dengan zalim, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi ini ada 52 peperangan. Dalam sebahagian riwayat 54 peperangan Nabi turun yang ada dalam Islam. Tuan-tuan, satu-satunya peperangan yang Nabi tak bagi keluarga untuk melihat mayat yang syahid adalah perang Uhud, tuan-tuan. Kita kesian, tuan-tuan. Kesian. Pasal apa? Mayat-mayat yang telah mati di dalam perang Uhud ditetak dan dicincang, tuan-tuan. Setelah mayat mereka bergelimpangan di medan Uhud, orang Islam telah kejar rapat dengan orang kufar, telah kejar dan rapat dengan orang Islam, menyebabkan orang Islam terpaksa berundur dan kalah dalam peperangan. Oleh sebab apa? Di dalam saf orang kufar adanya siapa dia, tuan-tuan? Maklum? Adanya isteri suami Cik Siti, nama apa? Siti Nurhaliza. Suami dia nama apa, maklum? Buat tak tahu. Dia hari-hari televisyen. Khalid, tuan-tuan. Kerana dalam saf orang musyrikin ada Khalid. Khalid tak pernah kalah, tuan-tuan. Sebab tu bila Umar pecat Khalid, tuan-tuan, gantikan, Khalid kata, Khalid tengah berperang sampai surat, sekeping surat. Umar ni rajin tulis surat. Sampai kepada sungai Nil, Umar juga tulis surat, tuan-tuan. Oh, isakan. Dalam riwayat Amru bin Al-As, tuan-tuan, Umar pernah tulis surat
kepada sungai Nil, dan surat tersebut dibuang ke dalam sungai Nil. Nanti kita cerita lagi. Baik. Waktu dia ada mistik sikit tuan-tuan, dahsyat di Mesir. No? Oleh kerana Mesir ni lubuk sihir tuan-tuan. Dan dia telah berlaku pada zaman Khalifah Umar ketika mana Amru bin Al-As menjadi gubernur di Mesir, gubernur yang pertama. Tuan-tuan, saya nak abang, oleh kerana dalam saf musyrikin adanya Amru bin Al-As, adanya Khalid, mereka counter Bukit Uhud, menyebabkan tentera Nabi dipanah tuan-tuan, dan kita telah kalah. Nabi menangis di dalam perang. Dahi Nabi terbelah dua tuan-tuan, terkoyak. Pipi Nabi terkoyak, sehingga kan topi Nabi, besinya penghadang pipi telah masuk ke dalam mulut Nabi. Nabi tidak dapat menutup mulutnya dengan rapat kerana besi yang tembus pipi Nabi. Sebab tu kita kesian pada Nabi tuan-tuan. Tak padan tuan-tuan. Nabi tak larat. Ketika mana dalam keadaan Nabi nak wafat, saya dah sebut, Nabi nak buang air kecil pun tak boleh dah tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah binti Abi Bakrin, yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Nabi tuan-tuan petang asar tersebut telah meminta satu bekas kepada Aisyah. Wahai Aisyah, berikan kepada aku satu bekas untuk aku qada hajat. Sebelum Nabi wafat, Nabi qada hajat tuan-tuan. Nabi pun ambil bekas. Aisyah telah pegang Nabi daripada belakang tuan-tuan, tarik Nabi dan sandarkan Nabi di dada Aisyah yang mulia. Nah, orang Syiah dia tak boleh tuan-tuan dengan Aisyah ni, dia naik angin tuan-tuan. Nah, kalau dia dengar nama Aisyah tengah malam, terjaga dah daripada tidur tuan-tuan. Dia marah sungguh. Nanti saya boleh nak cerita pada tuan-tuan bagaimana pertembungan yang besar tuan-tuan. Madinah tak ada khalifah tuan-tuan, 40 hari orang luar datang ambil jawatan khalifah, sedangkan Ali masih hidup, Talhah bin Ubaidillah masih hidup, Zubair ibn Al-Awwam masih hidup. Tetapi mereka merampas kekhalifahan Nabi SAW, mengambil alih Madinah. Tu sebab tu sahabat Al-Abbas tadi, tapi tak ada, nanti cerita lagi tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW berjuang tuan-tuan. Pada usia ke-63 Nabi tak lagi berdaya tuan-tuan, melainkan menyerahkan takdir kepada Allah. Aisyah tarik Nabi, sandarkan di dada. Sebab tu tuan-tuan, suami kita nanti kena berbakti pada dia. Suami kita kena berbakti. Hidup kena berjuang tuan-tuan. Aisyah berjuang sehingga dia silap tuan-tuan. Ali, dia anggap dia berjuang, silap dia. Walaupun dia telah dinasihat oleh Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, dinasihatkan jangan Ali terlibat di dalam fitnah ini. Tapi Ali tetap nak hantar tentera untuk berkawal kepada tentera Aisyah di Basrah, di Iraq. Namun akhirnya tuan-tuan, gerakan daripada Abdullah bin Sabah seramai 2,500 orang telah mengorbankan 70,000 orang Islam pada ketika itu, pada musim haji tuan-tuan. Pada musim haji, Osman dibunuh pada musim haji ketika mana sedang berpuasa, membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Tuan-tuan, mereka tak sangka Ali telah hantar Hasan, Husain, Abu Ayyub Al-Ansari untuk berkawal di depan rumah Osman. Osman kata, baliklah engkau, pulanglah engkau. Aku tak mau nanti ada pertumpahan darah di antara orang Islam. Akhirnya tuan-tuan, Osman tak sangka, maka menyusup di dalam rumah Osman. Quran tu tuan-tuan ada sampai lah. Quran. Osman tengah membaca Al-Quran pada musim haji. Osman tak buat haji. Aisyah, Ummu Salamah buat haji pada tahun tersebut, kerana mereka kacau bini Nabi tuan-tuan. Isteri Nabi, mereka kacau, mereka usik isteri Nabi.
sehinggakan Aisyah dan isteri-isteri yang lain Ummu Salamah terpaksa lari tuan-tuan pergi ke Mekah untuk buat haji, mendapat perlindungan di Mekah. Jahat tuan-tuan, padahal orang Islam. Sebab tu semua ni tuan-tuan, kita hendaklah berjuang menentang diri kita, menentang perasaan kita. Sebab tu syaitan dia tak boleh kalahkan ilmu kita, tapi dia boleh kalahkan perasaan kita. Pagi ni tengok ramai dah yang kalah tuan-tuan, kena perangkap syaitan. Kena perangkap syaitan tuan-tuan. Sebab tu dalam solat tadi kita doa apa? Al-Abbas, saya nak cerita Al-Abbas tu. Dia mai jumpa Nabi, hadis Bukhari tuan-tuan. Dia minta, wahai Rasulullah, dia lambat masuk Islam tuan-tuan. Dia ayah kepada siapa? Abdullah ibni Abbas. Abdullah ibni Abbas. Ketika mana hijrah, Ibni Abbas baru berusia 3 tahun tuan-tuan. Sebab tu maklum, saya nak abang pagi ni, tolonglah pegang anak kita. Pagi-pagi nak pergi sekolah, pegang lah tuan-tuan. Nabi pegang sepupu dia. Dalam perjalanan Ibn Abbas nak pergi ke Madinah, Nabi nak pergi ke Mekah untuk membuka kota Mekah tuan-tuan. Pada tahun tersebut Nabi jumpa Abdullah ibni Abbas. Nabi tempuh dia. Tempuh ni orang Kedah kata apa? Pegang tuan-tuan. Maklum, jangan duk lena ni dengar. Dia pegang Abdullah ibni Abbas. Dia kata tuan-tuan, hak ni kita kena doa ke anak kita. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil tuan-tuan. Ya Allah, fahamkan dia, faqihkan dia dalam ilmu agama, dan faham dan faqihkan dia dalam Al-Quran tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Ibni Abbas ni disebut sebagai tarjimul Quran tuan-tuan. Hebat tuan-tuan, sepupu Nabi. Bapak dia pun hebat tuan-tuan, kerana doa Nabi, umur panjang. Nabi dah wafat, bapak saudara dia masih hidup di Madinah tuan-tuan. Masih hidup. Sehingga tuan-tuan dapat gajikan orang untuk bekerja di ladang milik Al-Abbas di Madinah. Sebab tu pemberontak ni tuan-tuan, siang mereka kerja dengan bapa saudara Nabi, malam mereka bunuh para sahabat tuan-tuan. Jahat tuan-tuan. Mereka datang daripada Basrah. Abu Harf Al-Aqi bin Al-Afiqi dengan Hurqud bin Zuhair telah datang daripada Basrah. Mereka ambil alih tempat sahabat sebagai khalifah di Madinah. Sebab tu kalau kita tak berjuang dengan diri kita, dengan perasaan kita, dengan ilmu kita, dengan amal kita, 4 benda tuan-tuan. Berjuang dengan Islam, berjuang dengan sunnah. Sebab tu hari ni orang berjalan kaki pergi dakwah tuan-tuan. Sebab tu jangan leceh pok-pok yang duk dakwah ni. Kita berapa hari kita dakwah, kuliah apa orang qailullah, tidur siang kita tidur kuliah tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan. Berjuang dengan ilmu Islam, berjuang dengan sunnah, amalkan sunnah. Tak berjaya orang yang tak ada sunnah. 2 minit lagi je. 2 minit lagi nak berhenti dah. Sikit lagi nak masuk syuruk. Sebab tu kita kena berjuang tuan-tuan dengan sunnah, dengan ilmu dan dengan amalan kita. Saya ulang sekali lagi, syaitan tidak boleh mengalahkan ilmu kita, tapi dia boleh mengalahkan perasaan kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kan Muhammad bin Abi Bakrin terpengaruh tuan-tuan. Muhammad, adik Aisyah, terpengaruh, ambil pedang, pergi rumah Osman, nak ambil tindakan kepada Osman. Sehingga Osman suruh dia balik tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan. Anak Abu Bakar, soleh, tapi oleh kerana galakkan daripada geng-geng jahat ni, dia pun ambil pedang, pergi rumah Osman untuk ambil tindakan. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi telah ajarkan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Inilah yang diajarkan kepada bapa saudara dia selama 3 kali berturut-turut.
Sampai naik fedak tuan-tuan. Ni Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Apabila satu hari tuan-tuan, hadis Bukhari, Sahih, Tirmizi pun ada. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata apa? Mula-mula dia kata, Muhammad itu muda daripada aku, dia kata. Tapi dia lebih besar daripada aku. Kenabian dia. Walaupun aku ni pak saudara dia, tua lagi pada dia, tapi dia lebih besar daripada aku. Kata dia tuan-tuan, wahai Muhammad, ajarlah kepada aku satu amalan yang aku boleh beramal dengan dia. Kata Nabi, doalah wahai bapa saudara, wahai Abdul Muttalib, Al-Abbas, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan, saya rasa semua boleh hafal doa ni. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan, nah, Allahumma inni, ya Allah, kurniakanlah kepada aku al-afwa, keampunan, tuan-tuan, keredaan, kasih, belah kasihan, kasih sayang, wal afiyah, dan juga sihat yang afiyah, fi dunia wal akhirah. Tuan-tuan, hadis sahih, boleh amal. Nah, saya ulang sekali lagi, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan, hari pertama dia mai, dia balik, dia beramal. Esok dia mai pula, tuan-tuan. Dia kata, hari tu dah bagi dah doa ni aku nak pergi tanya doa lain pula. Dia pun pergi, tuan-tuan, dia pergi kat Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, ajak pada aku, wahai Muhammad, satu doa yang aku boleh amal. Nabi bacakan kali yang Nabi baca untuk dia, Allahumma inni Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi dah ajar dah semalam tu, hari tu. Dia mai pula, Nabi ajar lagi doa yang sama. Kemudian dia mai lagi kali yang ketiga, tuan-tuan. Tetap Nabi SAW tidak berganjak daripada doa tersebut. Nabi sebut kali yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta wahai bapa saudaraku. Sebab itulah dia antara orang yang umur panjang, tuan-tuan. Kaya dia. Al-Abbas bin Abdul Muttalib mai ke Madinah tak bawa apa, tuan-tuan. Tapi rezeki, boleh ada tanah. Walaupun selepas Nabi dah wafat, boleh tanam kurma, boleh gajikan pekerja warga asing. Tuan-tuan, boleh ingat cerai ya. Bapa saudara Nabi boleh gajikan orang Basrah untuk bekerja di ladang-ladangnya, milik dia. Kaya, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena doa. Abdul Rahman bin Auf, nama dia Abdul Amr. Abdul Amr, dalam sebahagian riwayat Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nabi tak suka, tuan-tuan. Nabi tukar kepada Abdul Rahman bin Auf. Mak dia Syifa bin Aus. Siapa lagi Nabi tukar nama, maklum? Maklum? Nabi tukar siapa lagi? Abu Hurairah Nabi tukar, tuan-tuan. Nabi tak suka nama, apa nama? Hamba matahari, Abdul Syams. Masa dia bukan Islam, Abu Hurairah Abdul Syams. Nabi tak suka, tuan-tuan. Abu Hurairah, tuan-tuan, menantu alim, pilih menantu. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, masya-Allah, tabarakallah. Nanti kita cerita lagi. Nabi ajak, tuan-tuan, doa yang tadi itu baca. Semua umur panjang, tuan-tuan. Nabi kata kat dia doa yang sama. Sebab tu dia boleh gaji orang, tuan-tuan. Boleh ada duit. Abdul Rahman bin Auf pergi ke Mekah, pergi ke Madinah ikut Nabi, tak bawa apa, tuan-tuan. Sebab itulah seorang pun tak berani dengan Umar. Nanti saya cerita kat tuan-tuan bagaimana Umar ambil selipar dia baling Muawiyah, ambil batu baling Muawiyah.
kerana dia naik angin dengan Muawiyah, dia tak cakap. Ketika mana dia pergi ke Syam, tak cakap dengan Muawiyah, dia buat tak tahu. Dalam riwayat yang telah ditulis di dalam Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, tuan-tuan, dan Ibnu Majah, tuan-tuan, dia baling Muawiyah. Sehinggalah apabila Abdul Rahman cakap sikit, tuan-tuan, dia terus takut. At'am rajul. Muawiyah ni badan besar, tuan-tuan, badan besar. Bila Omar tak cakap dengan dia, dia kejur, tuan-tuan, daripada belakang. Kejur kuda Omar. Sehingga Abdul Rahman toleh tengok, Allah, Muawiyah kesian. Muawiyah ni dijamin masuk syurga, tuan-tuan. Hampa Syiah tak suka, tuan-tuan, Muawiyah ni. Tapi Nabi tak pernah benci Muawiyah. Omar tak pernah pecat Muawiyah, tuan-tuan. Omar sayang Muawiyah. Tapi oleh kerana Muawiyah ni jadi gubernur di Syam. Syam ni berapa negeri, tuan-tuan? Tu mengaji lagi sirah, tuan-tuan, mengaji sikit sejarah. Syam, Beirut, Lubnan masuk dalam Syam. Mana lagi? Palestin masuk dalam Syam. Jordan masuk dalam Syam, tuan-tuan. Banyak negara-negara ni masuk dalam Syam. Tu sebab tu gubernur taraf menteri besar ni, tuan-tuan, jaga 5 negara Syam tu. 5 negara. Punya besar Islam, tuan-tuan, empire Islam. Tu baru Syam, belum Parsi lagi, tuan-tuan. Parsi lagi banyak negara. Rusia, Turkmenistan, Turkistan. Yang Sadiq Sigaraga sebut, Popostan, Tipistan, Gostan, tuan-tuan. Tapi hak tu tak masuk dalam Parsi, tuan-tuan. Dijaga oleh khalifah Islam. Islam hebat dulu. Kenapa? Semangat juang, ilmu, akhlak, dan juga amal yang tinggi. Kerana mereka apa? Beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita doa, Allahumma hdini fi man hadai, wa afini, bagi sihat, wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku. Ya Allah, pimpinlah aku seperti mana orang-orang yang engkau pimpin. Wa tawallana fi man tawallait. Lepas tu, wa barik lana fi ma atait. Saya nak pergi sikit lagi yang ujung tu. Wa barik lana fi ma atait, tuan-tuan. Ya Allah, berkatilah aku seperti mana orang-orang yang engkau berkati, dan berkatilah aku dengan apa yang engkau berkati. Kemudian waqini ataupun waqina birahmatika syarra ma qadai. Imam baca tadi, tuan-tuan. Ya Allah, selamatkanlah aku. Aku bermohon kepada engkau, selamatkanlah aku daripada kejahatan yang telah ditentukan buat diriku. Nampak, tuan-tuan? Tu doa kunut tu kena baca hari-hari, tuan-tuan. Walaupun tidaklah wajib, tuan-tuan. Dia sunat muakkadah dalam pandangan Imam Syafi'i. Sunat muakkadah. Tapi pandangan Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Abu Hanifah, dia dibaca. Kita baca 15 hari, tuan-tuan. Akhir Mekah, mereka baca hari pertama tarawih tu, baca dah kunut tu, minta pada Allah. Sebab doa tu beza dia, tuan-tuan. Kita doa ba'da salah maktubat, lepas sembahyang waktu, tu pun mustajab. Tapi yang ni kita doa di dalam sembahyang, tuan-tuan. Doa sebelum kita bagi salam tu, doa dalam sembahyang, tu pun segan nak baca, tuan-tuan. Bukannya 6 muka surat, sikit ya, tuan-tuan. Waqina birahmatika syarra ma qadai. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan yang ditentukan. Ni penting, tuan-tuan. Sebab tu ramai hari ni orang putus asa, tuan-tuan, dengan hidup. Kenapa? Kita tak buat jahat ke orang, tapi orang buat jahat pada kita, tuan-tuan. Demikianlah, tuan-tuan. Nabi SAW tak waris pada kita harta benda, tak waris pada kita benda-benda yang boleh kita duk pegang sampai hari ni.
Tapi Nabi wariskan kepada kita perjuangan, semangat perjuangan seperti mana perjuangan Umar ibn Al-Khattab, the golden age. Orang putih kata the golden age of the Islamic civilization in the world, tuan-tuan. Golden age. Kalau orang sebut Elizabeth the golden age, saya pun nak sebut Umar ibn Al-Khattab, the golden age of the Islamic civilization, tuan-tuan. Hebat. Walaupun cengeng macam tu, dia baling Muawiyah, tuan-tuan. Kenapa? Umar ni rumah pintu pun tak ada, tuan-tuan. Pakai kainnya. Pintu tu pasal apa? Dia tak buh. Kerana apabila orang panggil Umar, dia dengar, tuan-tuan. Umar suka berjalan keluar. Bila Muawiyah lantik PA tu, orang lah panggil PA lah, dia naik angin, tuan-tuan. Tapi nak buat lagu mana? Syam ni, cerita sikit, 2 minit lagi, suku minit lagi je. Syam ni, tuan-tuan, sebelah dia Rom, tuan-tuan. Romania. Atas sikit tu Portugal. Yang tu Tariq bin Ziyad masuk, tuan-tuan, melalui Selat Cordoba masuk ke Morocco. Tu yang panjang cerita ni, nanti kita cerita lain, tuan-tuan. Sakan, tuan-tuan. Tariq ibn Ziyad. Orang dok buh nama anak Tariq, dia pun tak tahu. Tariq ni bawa tentera, tuan-tuan, masuk ke sana, tawan Spanyol. Atas tu Portugal, bawah tu apa nama? Slovakia, tak silap saya. Tawan, tuan-tuan. Spanyol, negara Kristian kuat, menjadi milik Islam sehinggalah 1492 orang Islam Granada, bandar yang terakhir, tuan-tuan, dibakar hidup-hidup di dalam kapal, disimbah minyak, dibakar oleh Queen Isabel dan juga King Ferdinand, dibantu oleh Saint Valentino. Mereka gelak di tepi pelabuhan dan mereka katakan April Fool. Bila tarikh dia? 1 April 1492, tuan-tuan. Orang Islam dibakar hidup-hidup. Kenapa? Kelemahan orang Islam. Rebutkan kuasa, tamakkan kedudukan, sehingga Sultan Muhammad bin Abdullah diusir daripada istana di Granada, dibuang daerah oleh Queen Isabel, oleh kerana dia telah menandatangani perjanjian untuk berada di bawah pemerintahan Queen Isabel pada ketika itu. Kata ibu dia, usahlah engkau menangis, wahai Abdullah ibni Abdullah, kerana engkau hari ini dihalau dan engkau keluar daripada Granada sebagai seorang yang dayus, yang tidak berjuang. Apalah yang engkau menangis pada hari ini, kata ibu dia, tuan-tuan. Cerita ini dinukilkan oleh para ulama. Sebab tu orang Islam kan ada izzah, tuan-tuan, kekuatan. Nabi itu izzah. Nabi tak ada cok, tuan-tuan. Bila Nabi hantar Dihyah Al-Kalbi Al-Khalifah hantar surat kepada Herakl di Rom, tuan-tuan. Dihyah pernah tengok Hercules. Tengok surat Nabi tak ada cok, depa tak mau baca. Hantar pula kepada Kaisar di Parsi, tuan-tuan. Maka tak baca surat Nabi kerana tak ada cok mohor. Maka Nabi kata tak apa, aku buat cok mohor. Maka Nabi pun telah buat cincin, tuan-tuan, yang tulis Muhammad Rasul. Belum? Muhammad Rasulullah, tuan-tuan. Maka cincin itu telah pun jatuh dalam telaga dekat Quba dan tak jumpa, walaupun telah dikeringkan airnya. Allah telah mengambil kembali kurniaan pada Nabi, pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, dengan sikit masa yang kita ada pada hari ini, lebih kurang 45 minit ni, kita banyakkan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal untuk dan
beramal dan berjuang tuan-tuan. Berjuang, bentengkan diri kita. Sebab tu kita dok sebut waqina bi rahmatika syarra ma qadait. 30 tahun baca doa kunut, kita pun tak tahu apa dia sebut tuan-tuan, melainkan kita pun duk doa. Banyakkan berdoa tuan-tuan, minta pada Allah. Untung tuan-tuan pada pagi-pagi ni Allah Taala pilih, walaupun penat tuan-tuan. Saya pun tak marah tuan-tuan, sampai ke belakang naik letih dah. Aku ni dah kerja letih tapi gagah mai juga walaupun syahid tuan-tuan. Ustaz baru assalamualaikum, dia waalaikumsalam dah belakang tu. Punya mengantuk tuan-tuan, tak apa, saya tak marah. Mai juga tuan-tuan. Nak letakkan diri juga. Sebab tu kata Imam Suyuti tuan-tuan, orang yang hadir di dalam majlis ilmu tuan-tuan, ianya adalah jemputan khusus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya minta maaf masa panjang tuan-tuan, dan insya-Allah ada umur kita berjumpa lagi dalam kuliah-kuliah ataupun jemputan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Aku berlindung, kami berlindung daripadamu dengan nama-nama Allah yang sempurna daripada syaitan dan binatang yang berbisa. Kami berlindung daripadamu ya Allah dengan nama-namamu yang sempurna daripada pandangan mata yang menyakitkan. Allahumma inna as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kurniakan kepada kami keampunan dan nikmat sihat daripada dunia sampailah ke negeri akhirat yang mana kami akan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikan kefahaman, lunakkan hati kami dengan agamamu. Apabila kami faham, makin dekat ibadah kami, perasaan kami bertarung dengan diri kami selama ini ya Allah untuk balik kepada Engkau. Wa'allimna ta'wil, dan Allah fahamkan kami, faqihkan kami di dalam ilmu Al-Quran yang Engkau turunkan kepada Nabi-Mu selama 23 tahun, dihafaz oleh Rasul-Mu, ditasmi oleh Jibril alaihissalam, dan hari ini kami memiliki Al-Quran yang Engkau turunkan pada kami dengan sempurna. Dan ya Allah, lazimkan lidah ini untuk kami membacanya. Tidaklah diri ini mampu membacanya sesempurna Nabi yang Kau sayang, tetapi ya Allah, dengan keuzuran, kelemahan diri kami, kami baca Al-Quran setakat kemampuan kami dan kami belajar tentangnya ya Allah. Wahdinas siratikal mustaqim, dan ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, pimpin kami ya Allah. Wa tawallana fi man tawallait, pimpin kami seperti mana orang-orang yang Engkau telah pimpin, seperti golongan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan salafus salih. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.